effects. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua fans Harimau Malaya. Saya doakan anda semua sihat. Kita berjumpa lagi hari ini dan seperti biasa, kalau nampak muka ni dia ada isu-isu yang best lah, yang panas-panas sikit lah. Dan hari ini kita bersama dengan jurulatih Perak FC iaitu Yusri Cik Lah. Sihat coach? Alhamdulillah sihat. Pelik lah coach, dari muda sampai sekarang muka sama je Beza kat janggut je. Beza kat janggut je. Okay coach, macam mana sekarang perkembangan sesi latihan, camp pasukan macam mana sekarang? So far Alhamdulillah, syukur juga dalam keadaan apa sekalipun, pemain ataupun dan juga para jurulatih saya masih lagi meneruskan latihan seperti biasa. Cumanya keadaan-keadaan yang semua sedia maklum itu masih lagi belum dapat diselesaikan. Kami di peringkat teknikal dan juga para pemain walaupun dalam keadaan serba-serbi bermasalah, tapi masih lagi terpaksa meneruskan kerana ini adalah tanggungjawab masing-masing dalam karier bola sepak. So walaupun dia berjalan seperti biasa, tapi mood tu macam mana coach? Kalau boleh ceritakan secara telusnya lah situasi sebenar dekat sana. Mood dia macam mana latihan tu coach? Dia ada dua perkembangan. Perkembangan pertama tu untuk pemain yang kita bawa masuk ke dalam pasukan, sudah pasti mereka ada sedikit perasaan terkilan kerana tidak dapat beraksi. Itu perkara utama sebagai orang bola sepak. Mereka tak dapat lari untuk memberikan yang terbaik buat pasukan yang mereka wakili kan. Jadi satu sudut lagi, yang kedua bagi saya pemain-pemain yang ada hari ini yang didaftarkan dalam senarai 20 tersebut, dengan takdir Allah dalam keadaan sekarang ni, mereka adalah pemain yang perlu beraksi sehingga pusingan pertama seandainya pembayaran transfer embargo itu selesai. Tetapi seandainya ia tidak selesai, kemungkinan ianya akan dibawa sehingga hujung tahun. Dan dalam masa yang sama, apa yang kita dapat lihat adalah pemain-pemain yang ada sekarang ini dalam pasukan yang didaftarkan, mereka baik mungkin kerana mereka ada peluang untuk beraksi dari satu segi lagi, ialah mana mungkin semua orang boleh beraksi dalam keadaan tidak ada pembayaran. Ini bagi saya semua orang faham dan tidak perlu semua orang menidakkan perkara tersebut. Walaupun begitu, tidak ada sedikit pun wajah mereka yang menunjukkan mereka datang ke tempat latihan tanpa memberikan komitmen 100%. Jadi sebagai coach lah, sebagai melihat anak-anak muda yang macam ni, sebelum mulakan latihan tu mungkin coach terpaksa buat satu sesi motivasi untuk dia keluarkan sikit perasaan semangat nak main. Sebab dengan ketiadaan kekurangan yang sedia ada tu, mungkin dia tak semangat lah kalau coach tak cakap apa-apa. Apa yang selalu coach sampaikan? Saya perlu melihat 35 pemain yang ada dengan saya. Dalam 35 pemain tersebut, kerana jumlah yang besar disebabkan yang seperti mana saya katakan tadi, transfer embargo yang menyebabkan perkara itu berlaku, dan perancangan asal telah lari 100%. Saya terpaksa menggunakan plan B ataupun C dan B saya rasa kalau ada. Dan kalau dilihat, saya diberikan 20 pemain di dalam keadaan 3 mengalami kecederaan ACL. Yang mana semua orang tahu ACL ni bukan satu perkara yang mudah sembuh dan dapat beraksi dengan sedia kala. Dalam keadaan begitu, saya memiliki 17 pemain selepas pendaftaran 20 pemain. Dan dalam 17 pemain, saya memiliki 3 penjaga gol. 4 penjaga gol daripada 29 pemain. Daripada
tersebut daripada 3 yang injured dan 3 goalkeeper tadi, jadi saya tinggal 14 field players. Dan dalam 14 field players, sebelum perlawanan pertama, pemain saya mengalami kecederaan lutut lagi seorang, iaitu pemain utama saya, dan menyebabkan kami beraksi di perlawanan pertama hanya meninggalkan 15 pemain yang sihat. Selepas perlawanan pertama, ketika kunjungan kami ke Terengganu, seorang lagi pemain mengalami kecederaan lutut yang sama. Dan hari ini saya hanya tinggal 15 pemain, termasuk 3 goalkeeper. Jadi 15 pemain, di dalam 3 penjaga gol saya hanya ada 12 field players. Dan dalam 12 field players ni pula, saya pecahkan lagi kepada 3 pemain yang hadir bersama pasukan di hujung bulan Februari kerana pendaftaran yang seperti mana yang kita maklumkan di awal tadi. Jadi masa yang terhad, keadaan yang sedemikian, memang satu tugas yang paling sukar dalam sesebuah pasukan untuk jurulatih mengendalikan tim sebegini. Tapi seperti mana saya katakan tadi ataupun sebelumnya, seandainya saya datang ke tempat latihan dengan muka yang tidak baik ataupun bagus untuk pemain melihatnya, sebenarnya saya akan memberikan mereka perasaan yang berbelah bagi sama ada nak training ataupun tidak. Tetapi sehingga hari ini, daripada hari pertama, saya dan semua coaching staff saya ingatkan, kita masuk ke padang, kita just bagi motivasi kepada mereka. Walaupun sukar, bukan semua orang mampu untuk melakukannya dalam keadaan begini, tetapi mungkin Allah pilih kami di antara kalangan yang terpaksa menghadapinya, dan kami bersyukur dan kami akan melakukan dengan sebaik mungkin. Dalam masa sama, kami mengharapkan ada sinar di sebalik terowong. Jadi perkara-perkara ini yang saya rasa tak semua peminat mengetahui, tapi saya terpaksa memberi pemakluman detail, bukan untuk menyelamatkan saya tetapi menyelamatkan para pemain yang mana kemungkinan ada yang akan mencemooh mereka dalam perlawanan, mengapa melakukan begini, mengapa lakukan begini, sedangkan mereka tidak ada waktu yang mencukupi ataupun pengalaman yang besar untuk menghadapi semua perkara yang saya nyatakan tadi. Berat mata memandang, berat telinga yang mendengar. Saya percaya lagi berat bahu yang memikul coach. Tapi dalam keadaan 15 pemain yang coach ada tu, macam mana bentuk training yang diadakan coach? Terlalu minimum mungkin? Sebenarnya saya ada banyak pool of players kerana pemain yang tak didaftarkan pun kami masih lagi bersama dan mereka masih lagi dah hadir tanpa sebarang rungutan. Maksudnya rungutan di sini tidak melakukan rungutan dalam padang latihan kerana saya faham perasaan manusia yang mana apabila tidak dibayar gaji apabila kerja mereka selesai untuk setiap bulan. Jadi mana mungkin saya katakan mereka tidak ada perasaan memberontak dan sebagainya. Kemungkinan juga atas dasar keperimanusiaan antara dua belah pihak, kami as a coach dan juga para pemain, sehingga hari ini masih lagi kami bersatu dalam apa juga keadaan. Dan di sini saya melihat pemain-pemain senior seperti Indra Putra, Syamil Yahya, Wan Zai Haikal, Hafiz Ramadan dan Zamir Selamat bagus untuk mengemudi para pemain yang di sinilah. Saya katakan tadi, daripada perkara-perkara beginilah yang menyebabkan kami masih go through sehingga ke hari ini, walaupun ianya tampak begitu sukar kerana saya akan mengharungi perlawanan pada minggu ini, satu perlawanan FA Cup dan juga 4 perlawanan home di dalam bulan puasa. Dan perlu diingat kami ada 6 perlawanan home dalam pusingan pertama. Jadi perkara tersebut adalah amat merugikan pasukan kerana sebuah pasukan menginginkan mata yang penuh seperti mana perlawanan pasukan-pasukan lain di halaman sendiri. Coach, saya nak minta maaf kalau saya tanya, mungkin coach tak selesa, tapi boleh tak kalau coach bagi tahu sebenarnya berapa bulan coach gaji tak dapat? Sehingga ke tarikh ini untuk kita Januari dan Februari kita baru mendapat bayaran minggu lepas, separuh bayaran. Ini untuk pemain baru yang berdaftar pada bulan Januari 2022.
Kami daripada Januari sampai Februari kami tak dibayar, sehinggalah minggu lepas kami hanya dibayar untuk separuh bulanan oleh pihak majikan kami. Dan ini dah nak masuk bulan ketiga, jadi saya pun dah ada berbincang dengan pihak pengurusan dan bagaimana keadaan begini. Kita pun tidak melepaskan tangan kepada untuk melindungi para pemain dan pegawai saya. Jadi perbincangan ada berlaku, tetapi keputusan masih di peringkat pihak pengurusan. Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan urusan tersebut. Tetapi kepada pemain yang telah lama bersama, saya dimaklumkan oleh para pemain sendiri, mereka masih lagi belum menerima tunggakan gaji bulan 12 dan juga bulan 11. Jadi mereka juga sama dengan saya, kita dapat separuh bayaran minggu lepas, jadi menyebabkan mereka lebih lama lah kalau dibandingkan dengan kami yang baru bersama pasukan. Coach ada dengar tentang isu pengambil alihan pihak baru. Adakah kau rasa benda ni sinar harapan ataupun sebenarnya Coach semakin bimbang, makin tak akan berlaku kecelaruan pada masa depan? Apa yang Coach rasa bila dengar berita tersebut? Pertama sekali, saya sebagai jurulatih hanya diberi tanggungjawab untuk membimbing pasukan, dan isu-isu tersebut bukanlah isu utama untuk saya ambil maklum dan saya perlu ketahui. Tetapi dalam perkara tersebut dan juga dalam masa terkini, perkara-perkara tersebut menjadi satu perkara penting dalam hidup kami as a coach dan juga para pemain untuk mengetahui bagaimanakah keadaan-keadaan ini akan berlarutan, berterusan ataupun ada mungkin sinar di sebalik perkara-perkara yang kita dengar kan. Kami juga seperti mana orang lain mendengar sahaja tentang pembelian tersebut dan juga semua sedia maklum, saya pun dimaklumkan seandainya pembayaran gagal dilakukan untuk gaji kami ini akan melibatkan kemungkinan ada pemotongan mata seperti mana yang berlaku di Kelantan dalam 2 ataupun 3 tahun yang terdahulu ketika saya bersama dengan mereka. Ianya berkisar kepada pembayaran gaji yang gagal dilakukan oleh pihak pengurusan. Jadi saya risau dan saya bimbang dengan keadaan terkini. Seandainya ia berlaku, ia akan lebih mengeruhkan lagi apabila mata dipotong, sedangkan keadaan kami yang agak amat tertekan dengan situasi para pemain yang tinggal. Jadi saya mengharapkan seandainya benar ada perkara-perkara yang dihebohkan tentang pembelian baru ini, saya memohon kedua-dua belah pihak duduk untuk mencari kata putus yang terbaik demi kelangsungan pasukan Perak FC yang semua sedia maklumlah Perak FC ini bukanlah satu pasukan yang kecil. Jadi sayangnya seandainya perkara-perkara begini kita dapat selesaikan dengan berhemah dan baik. Coach masih setia fokus terhadap permainan ataupun dah mula berkira-kira kalau pemilikan bertukar, Coach ada perancangan nak ke lain ke? Dah ada perancangan lain ke, Coach? Saya ada kontrak 2 tahun bersama dengan Perak FC. Saya tidak akan ke mana-mana selagi belum selesai masalah yang dihadapi, kerana seandainya saya meninggalkan tim dalam keadaan bermasalah, saya rasa semua orang akan datang ke sini, tempat ni akan menjadi masalah yang sama. Jadi saya meneruskan dengan apa jua keadaan, walaupun ianya sukar sehinggakan saya dikeluarkan oleh majikan saya, itu saja. Kerana saya perlu menghormati pihak majikan saya. Mereka juga dalam keadaan bertungkus lumus barangkali dalam menyelesaikan kemelut yang berlaku, dan ianya belum saya ketahui apa jua perkara yang melibatkan peringkat tertinggi. Cumanya di sini saya boleh katakan saya mendoakan saban hari semoga ada sinar untuk pasukan Perak, kerana bola sepak seperti mana yang diketahui memerlukan semua organisasi bekerjasama demi mencapai kejayaan. Saya kagum dengar Coach memang orang yang kuat lah, saya rasa. Mentaliti Coach sangat kuat. Okey Coach, saya nama-nama senior player-player ni yang Coach sebut tadi macam Indra, Wan Z yang datang dengan niat nak selamatkan Perak, sayangkan Perak, tapi berlaku macam ni. Ada tak perbincangan antara Coach dengan mereka yang mereka utarakan rasa kesal kerana datang ataupun rasa dihianati ke? Ada tak perbincangan kata-kata seperti itu Coach? Tidak ada langsung daripada pemain-pemain tersebut. Cuma saya seringkali menghormati mereka di dalam pasukan yang diketahui adalah antara senior yang saya bawa untuk membimbing pemain muda.
Dan dalam keadaan sama mereka juga memberikan komitmen yang cukup baik sehingga hari ini, walaupun kita tahu mana mungkin seorang pemain berdiam diri dengan keadaan tersebut. Cuma di sini mereka juga ada persatuan pemain kan, jadi kemungkinan mereka ada berurusan dengan persatuan pemain dalam permasalahan yang ada sekarang. Itu saya tak ketahuilah lebih lanjut. Cumanya setiap hari ataupun dalam masa 1 minggu pasti pemain-pemain ini akan kami berbincang secara detail tentang pasukan, kerana bagi saya senior ni bukan sekadar pemain di atas padang, tapi mereka juga adalah backbone daripada tulang belakang pasukan, yang mana mereka juga manusia, perlu dihormati dan juga mereka perlu menghormati orang lain. Jadi kalau ada two-way communication yang baik, saya rasa sesebuah pasukan itu akan lebih baik dan insyaAllah akan mencapai kejayaan. Itu yang berlaku di Perak ketika ini. Bagaimana pula dengan kawan-kawan coach yang di pihak manajemen pula, Ahmad Syahrul Azhar, Chan Win Hong, dengan perbincangan dengan mereka menjurus ke arah apa, coach? Kami masih lagi berbincang mengenai nickname besar di situ. Nama adalah Perak FC, kerana kalau disebutkan nama Perak FC ini sinonimnya Ahmad Syahrul Azhar. Ianya bukan berkisar kepada Chan Win Hong, Faizal Zainal ataupun Yusri Jalal. Dan nama besar itu adalah Ahmad Syahrul Azhar. Jadi tidak mungkin beliau berdiam diri untuk melihat situasi sebegini berterusan, dan ada juga kemungkinan yang kita tidak ketahui yang beliau ingin mencuba membantu dengan cara yang lain, kita tidak tahu. Tetapi bagi saya, apabila dilantik sebagai jurulatih, saya membawa satu bendera Perak FC ini satu perkara yang harus saya hormati dan kagumi, kerana ianya bukanlah mudah untuk menjadi pilihan jurulatih pasukan Perak. Jadi kadang-kadang begini kami tidaklah selalu kami berbincang, tetapi setiap petang Faizal Zainal dan juga Ahmad Syahrul berada di padang untuk melihat pasukan turun berlatih, dan mereka mengetahui tentang komitmen para jurulatih dan pemain sendiri daripada hari pertama sehinggalah ke hari ini, dan tiada yang harus kami perlu malukan, sebab bagi saya kami telah melakukan tanggungjawab kami dari segi technical side. Kami tidak ada membelangkangkan pihak pengurusan dari segi latihan ataupun apa juga keinginan kami untuk mencukupi dalam pasukan ini. Coach, sebenarnya kalau ikut season lepas, coach dah ada satu jawatan yang selesa melatih pasukan MSN FNM. Ada tak terdetik rasa kesal tinggalkan mereka? Secara jujurnya saya tidaklah memikirkan menyesal untuk meninggalkan mereka, tetapi apa yang saya rasa seronoknya apabila melihat mereka beraksi dalam 3 perlawanan sebelum ini dengan apa yang mereka ada dari mereka kosong, dan hari ini mereka menjadi yang mereka ada hari ini. Satu bagi saya sebagai seorang jurulatih, melihat pada kejayaan yang mereka lalui ini sebagai satu benda yang baik untuk saya, boleh terasa senyum walaupun hari ini saya berada di sebuah pasukan yang berbeza. Keluarnya saya daripada skuad tersebut kerana ingin lebihkan cabaran, kerana saya faham di dalam skuad projek mungkin ianya lebih selesa dari segi penyediaan pasukan, bayaran, pengurusan. Dari saya rasa saya tak nafikan mereka lebih bagus daripada apa yang berlaku hari ini, tetapi kerana inginkan sesuatu yang bagi saya satu matlamat hidup untuk sebagai seorang jurulatih ini, menginginkan kejayaan, dan saya rasa tawaran yang dikeluarkan oleh Perak FC itu tidaklah melalui hanya kewangan semata-mata, tapi diberi mandat untuk melatih pasukan dengan satu bajet yang baik. Dan saya rasa saya mampu untuk memberikan sesuatu kepada Perak FC. Itulah sebabnya, dan hari ini saya juga tidak menyesal dengan apa pilihan yang saya buat. Cumanya saya harus lebih bersyukur kerana kemungkinan Allah akan memberikan yang terbaik kepada saya selepas ini, insyaAllah. Coach, masa career coach pernah melalui satu pengalaman dalam pasukan yang ada konflik macam ni, MPPJ, betul?
Kalau dibandingkan keadaan tu dengan Perak FC sekarang, yang mana lebih kritikal, Coach? Saya rasa di MBPJ lebih kritikal kerana kami dalam sebuah pasukan yang cukup baik, para pemain yang cukup berkaliber ketika itu dan Chelsea Malaysia. Ya, pusingan pertama kami di atas, tapi suddenly apabila berlakunya perubahan pengurusan, kami tanpa bayaran selama 4 bulan saya rasa, tim makin menurun dan seterusnya menurun tanpa ada kenaikan sehingga kami fail pada tahun tersebut. Tetapi saya rasa ini berbeza kerana mungkin kumpulan pemain yang ada. Yang di sana tu kumpulan pemain yang semua memiliki perwatakan yang lebih kurang sama sebab semua ada nama. Dan di sini kita mix pemain yang senior dan juga junior. Mungkin di sini ada sedikit perubahan, perbezaan di antara keduanya lah. Okay, Coach, kita tolak, kalau kita tolak isu management ni, kita fokus pada corak permainan. Pemain-pemain Perak FC ni kita boleh katakan sebagai pemain-pemain yang berpotensi, berbakat. Tapi ada tak Coach rasa letak kesalahan pada diri Coach sendiri kerana mungkin tak dapat memantapkan pasukan, mungkin dari segi taktikal ke formasi dengan kekurangan pemain? Ada tak Coach rasa diri Coach tu bersalah dalam segi permainan? Ada tak rasa letak? Saya melihat begini, dalam kesebelasan utama saya hari ini, saya ada 4 pemain yang berumur 21 tahun ke bawah. Jadi daripada 4 pemain ini yang baru duduk dengan saya baru hampir 3 hingga 4 minggu, 2 daripadanya yang baru menyertai dan 2 daripada awal. Sungguh pun begitu, mereka ini semuanya selepas 2 perlawanan awal inilah mereka melalui 90 minit dalam permainan. Saya kena cerita perkara sebenar. Ini kerana saya dimaklumkan sebelum penutupan tarikh pendaftaran pemain tersebut, saya dibenarkan mendaftarkan pemain. Jadi sudah pasti mana-mana coach akan lebih menjurus kepada pemain yang dalam plan. Tetapi sebaliknya berlaku dan dalam masa sama COVID melanda pasukan dan kami tidak mampu untuk melakukan persediaan melalui perlawanan-perlawanan persahabatan. Jadi saya terpaksa ambil pendekatan yang sama dengan corak permainan yang saya inginkan, saya punya filosofi yang saya terpaksa transform kepada para pemain dalam masa yang terdekat. Sungguh pun begitu, walaupun kami tewas pada kedua-dua perlawanan dengan jaringan 3 yang diborosi, tetapi ada sinar sebenarnya seandainya mereka ini diberikan peluang berterusan dalam pusingan pertama ni, mereka dapat memberikan yang terbaik dari segi sokongan penyokong kepada mereka. Jadi keyakinan itu akan hadir dan dengan keyakinan tersebutlah saya perlukan daripada penyokong untuk pemain-pemain sekarang ni meneruskan apa yang saya perlukan. Sebab saya faham dan saya tak boleh menggunakan pemain yang sedia ada. Tetapi dalam masa sama saya terpaksa buildkan pemain tersebut kepada posisi-posisi yang mereka tak pernah main sebelum ini ataupun mereka pernah main di dalam peringkat umur terdahulu. Tetapi benda ni sesuatu yang amat baru kepada mereka yang mana mereka bukan perlukan 1 bulan, 2 bulan untuk faham, mereka memerlukan jangka masa yang panjang. Jadi walaupun orang akan berkata kepada saya mereka profesional, tapi in term of profesional, mereka juga pemain muda yang dibawa masuk daripada umur 20 tahun dan 21 tahun yang baru naik. Jadi kita perlu lihat 2 tahun pemain Presiden Cup dan belia tidak ada kejohanan. Jadi dia terus naik kepada peringkat tertinggi dan di sinilah satu permasalahan yang sedang kami alami. Dalam masa sama juga, alhamdulillah para pemain ini memberikan komitmen yang bagus. Walaupun tidaklah sebaik mana yang saya inginkan, tetapi mereka telah dapat mencuri hati saya untuk sentiasa menginginkan kehendak-kehendak saya dipenuhi. Itu yang membuatkan saya lebih teruja untuk bersama pasukan ini walaupun dalam keadaan yang sebegini perit. Coach, saya dengar, saya kagum sebab Coach punya cakap tu masih maintain positif. Coach sangat looking forward. Okay, tak apa. Saya nak tanya soalan saya is after semua pengorbanan yang Coach buat, kerja keras yang Coach buat, kalau masih ada pihak yang meletakkan kesalahan kepada Coach kerana gagal bawa budak-budak ni menang satu perlawanan, adakah itu adil, Coach? Kita tak boleh nak menutupi semua orang untuk menyebelahi kita kan. Jadi untuk apa saya menginginkan pujian manusia? Kerana apa yang penting saya melakukannya kerana Allah untuk membawa Perak saja. Orang yang mengetahui tentang apa yang berlaku mungkin mereka tahu tentang apa yang mereka harus memberi sokongan ataupun kejian. Tapi sebagai seorang jurulatih ni kita perlu menghadapi ya.
Saya rasa tidak ada coach dalam dunia ni yang tak pernah diberikan kejian ataupun sentiasa mendapatkan pujian, kan. Jadi sebagai apabila kita dah memilih jawatan ni, baik ataupun tidak, kita kena melihat pujian dan cacian itu satu perkara yang kita terpaksa hadapi. Walaupun tidak semua orang inginkan, tapi terpaksa hadapi. Begitu juga dengan family kita, kan. Isteri, anak-anak, semua mereka pun tidak mahukan satu cacian itu terarah kepada ayah mereka sebagai seorang jatim. Jadi di sini saya melihat, saya sering berfikiran positif dan apa juga permasalahan dalam pasukan, saya bertanggungjawab. Jangan katakan kepada pemain saya kesalahan dan letaklah kesalahan tersebut kepada diri saya, kerana saya yang menjadi nahoda ketika ini untuk membawa bahtera pasukan saya ini ke mercu kejayaan ataupun sebaliknya. Walaupun bahtera kami tidak bahtera sebesar mana yang seperti mana orang tahu tentang pasukan Perak. Malam kami ada interview dengan Wisaravanan. Dia pun sendiri cerita, dia pun sampai menangis bila dia ingatkan tim Perak. Dia bayangkan dia di keadaan coach, dia tak boleh handle. Dia kata, saya kena belajar banyak dengan Yusri Cik Lau untuk handle benda-benda macam ni, sebab dia rasa tim sangat kritikal. Situasi ni bukan situasi mudah. Coach, macam mana coach boleh dapat kekuatan untuk terus stand here? Bukan nak lari, coach masih positif, tapi mesti ada satu sebab, satu kekuatan, big why kenapa coach masih strong dekat sini. Pertama sekali, isteri saya yang selalu memberikan kata-kata positif untuk saya kekal fokus dengan pemain sedia ada. Dan Allah tempat saya memohon ataupun mencurahkan kesusahan dan keresahan saya. Dan anak-anak yang sentiasa memberikan positif mindset kepada saya lah. Kerana tanpa mereka, family saya ni, saya rasa saya pun tak sekuat ini dah, kerana usia kita makin berusia, kan. Tetapi dengan apabila kembalinya setiap kali latihan disambut dengan senyuman, mereka tidak ada hari yang tanpa senyuman kepada saya, memberikan saya terus ingin memberikan yang terbaik, kerana seperti mana yang katakan tadi, susah untuk menghadapi situasi ini. Jadi kepada Allah sajalah kami memohon untuk kejayaan pasukan. Jadi saya still kekal positif kerana bola sepak adalah darah daging. Saya ingin berkarya dengan lebih baik seandainya ada ruang dan peluang di sebalik masalah yang sedia ada. Coach, okay. Kita memang boleh merancang untuk kekal, untuk setia, tapi bila terlalu banyak perkara-perkara yang di luar kawalan, tak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin, saya bukan mendoakan, tapi mungkin akan berlaku perkara yang memang coach sendiri tak harapkan, sampai terpaksa coach mungkin berhijrah keluar daripada tempat ni. Yang mana pilihan yang coach lebih cenderung? Adakah coach akan tarik diri dengan untuk mempertahankan maruah, atau coach akan tunggu sampai majikan sendiri yang akan keluarkan coach? Bagi saya begini, untuk apa kita lari daripada masalah? Itu satu. Kerana saya rasa saya duduk di Kelantan, lebih banyak masalah yang ada. Tetapi hari demi hari Allah berikan ruang dan peluang untuk terus bersama dan akhirnya mendapat satu kejayaan untuk pasukan, yang mana ada hari ini Kelantan tidak seperti mana Kelantan dahulu. Betul. Jadi seperti itu juga saya mendoakan keadaan di sini. Tetapi seandainya ditakdirkan untuk saya menarik diri ataupun keluar daripada pasukan, biarlah dalam keadaan seperti mana saya katakan tadi, keadaan ini tanpa ada masalah dan semuanya dah berakhir dengan baik, dan itu terpulang kepada pihak majikan sama ada mereka masih lagi boleh menerima saya ataupun tidak, kerana saya masih berbagi kontrak. Dan untuk meneruskan juga terpulang kepada mereka, kerana hari ini seandainya mereka tidak berpuas hati tentang komitmen pasukan, jadi saya rasa perlu dilihat dari banyak segi, bukan hanya melihat kepada dari segi keputusan, kan. Jadi saya rasa pihak pengurusan hari ini mereka juga bijak untuk memahami situasi yang berlaku, dan ianya satu keadaan yang sukar. Dan seperti mana yang saya katakan di awal tadi, kalau saya keluar, biarlah keadaan di pasukan ini
dalam keadaan yang baik dan tidak ada masalah lagi. Soalan terakhir saya, Coach. Banyak tanya-tanya, so minta maaf, Coach. Soalan terakhir is, apa doa Coach dan harapan kepada tim Perak FC? Saya mendoakan semoga Perak FC ini ada sinar dan ada orang yang membantu untuk kami keluar daripada permasalahan. Seandainya pengurusan yang sedia ada, mereka mampu untuk mengeluarkan kami daripada permasalahan ini dengan cara yang seberapa segera, ianya amat dialu-alukan. Tetapi seandainya mereka tak boleh, kita tak tahu apa yang akan berlaku next, sama ada pembeli baru ataupun tidak. Seandainya pembeli baru mampu, dan saya memohon seandainya ianya berlaku dengan baik, saya doakan ianya biarlah berlaku dengan dalam keadaan baik, tidak ada tanpa ada permusuhan di kedua-dua belah pihak. Jadi kerana last sekali kelab akan kekal sampai bila-bila. Pihak pengurusan, technical side, jurulatih dan pemain sentiasa bersilih ganti. Jadi peganglah kata-kata kelab akan kekal selamanya. Jadi kita melakukan demi kelab Perak FC. Terima kasih Coach kerana meluangkan masa. Saya happy sangat sebab dapat bercakap dengan orang yang sekuat Coach. Saya dapat belajar banyak hari ni. Kata-kata Coach tu walaupun mungkin pada Coach biasa, tapi pada saya dia sangat memberi inspirasi. Mungkin satu hari saya pun akan berhadapan dengan situasi macam ni, kita dapat kekuatan Coach tu akan bagi inspirasi kepada orang ramai juga. Coach, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Saya doakan semuanya dipermudahkan. Coach, isteri dan anak-anak sentiasa sihat selalu ya Coach. Amin, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Coach. Boleh insyaAllah. Okay, Assalamualaikum Coach, kita jumpa lagi. Waalaikumsalam, terima kasih kembali.